Jadi kita masuk kepada sesi yang kedua pada pagi ini insya-Allah taala berkenaan dengan Sidi Muhyiddin bin Arabi. Saya akan bertanyakan kepada Ustaz Abdul Rahman berkenaan dengan biodata Imam Ibn Arabi. Sebab orang duk tanya, tadi dah bincang berkenaan dengan syariat, bincang berkenaan dengan akidah, bincang berkenaan dengan istilah-istilah sufi, tapi rasanya ramai lagi yang belum kenal siapa dia sebenarnya Imam Ibn Arabi ni. Kenapa dipanggil Syekhul Akbar? Boleh Ustaz terangkan sikit kepada hadirin tentang biodata, serba sikit tentang beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang mantap untuk kita meneliti siapa sebenarnya Ibn Arabi, sehingga James Morris menyatakan abad yang ke-12 sehinggalah abad yang ke-18 memasuki abad yang ke-19, pemikiran-pemikiran menceritakan tentang Ibn Arabi, betapa luasnya, sehingga menjadi pemikiran selepas itu adalah sebagai nota kaki sahaja untuk membahaskan tentang pemikiran Ibn Arabi. Jadi siapa sebenarnya Ibn Arabi ini? Yang mana Ibn Arabi ini bernama Muhammad bin Ali, menggunakan nama Muhammad kerana kecintaan bapaknya kepada Nabi Muhammad SAW, menamakan Muhammad bin Ali Al-Hatim At-Tai. Dan dia adalah penghidup agama Muhyiddin Ibn Arabi yang lahir pada hari Isnin bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin. Dan pada tahun 1165 Masihi ataupun 560 Hijrah, yang mana 560 Hijrah ini kelahiran Ibn Arabi bersamaan dengan wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga ada ulama yang menyatakan kewafatan Syekh Abdul Qadir Jailani ini muncul Ibn Arabi sebagai penerus kepada pemikiran Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Jailani. Kerana pemikiran-pemikiran Ibn Arabi ini akan meneruskan legasi tasawuf. Kalau kita lihat, beliau lahir di Murcia, Spanyol Andalusia pada masa itu diperintah oleh dinasti Muwahhidun. Setelah Muwahhidun, Murabitun ini setelah itu Muwahhidun ini adalah pemerintah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana Ibnu Tumat di Andalusia, Al-Muwahhidun itu pada abad yang ke-11 hingga ke abad yang ke-12. Dan kalau kita lihat, bapa Ibn Arabi ini bernama Ali, merupakan fuqaha, a'immah, seorang pemimpin dalam bidang fiqh, fuqaha, dan mendalami ilmu hadis. Jadi ilmu-ilmu syariat itu ada pada diri bapa Ibn Arabi dan menurunkan kepada anaknya, yang mana datuk kepada Ibn Arabi itu seorang qadhi. Bila qadhi, dia adalah tokoh besar di Andalus pada masa itu, di Andalusia, yang mana Ibn Arabi sudah pada umur 77 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Keseluruhan Al-Quran itu 30 juz sudah berada di dalam akal Ibn Arabi. Sebab itu kalau kita lihat kitab Futuhatul Makkiyah dari awal sampai akhir, buka saja lembaran penuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan pada umur 10 tahun mendalami ilmu kiraat. Sebab itu kiraat ini ada bentuk-bentuk bacaan, sehingga makna-makna Al-Quran itu dilihat dari pelbagai dimensi, daripada utara, selatan, dimensi-dimensi pemikiran. Kerana kiraat-kiraat itu, bacaan itu ada yang pelbagai dibaca, sehingga dia melihat sebagai keluasan. Kalau kita lihat juga, Ibn Arabi berguru dengan Imam Syamsuddin bin Masdi, seorang ulama Al-Sunnah wal Jamaah pada masa itu. Jadi saya tidak timbul isu Ibn Arabi ini sebagai sesat, kerana ulama-ulama pada masa itu semua ahli Al-Sunnah wal Jamaah, ahli sejarawan yang hidup pada zaman Ibn Arabi tidak pernah memandang negatif ataupun menulis tentang negatif tentang Ibn Arabi, yang kita akan sebutkan nama-nama sebentar lagi. Dan Ibn Arabi pada tahun 15 tahun telah mendapat futuh. Bila futuh pembukaan Jazbah Ilaiyah, ketika mana beliau sakit dan mendengar di dalam mimpinya bacaan Yasin. Sebab itu setiap hari Ibn Arabi membaca Yasin, kerana Yasin ini merupakan salah satu daripada nama Nabi Muhammad SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nabi Muhammad lah
maka Al-Quran, akhlak Al-Quran itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ibnu Arabi membaca Yasin setiap hari. Dan kalau kita lihat juga ya, Ibnu Arabi, saya ada slide tentang Ibnu Arabi berkenaan dengan ke kitab-kitab beliau. Belum nanti sekarang di slide lah. Yang mana beliau hidup sezaman dengan Syekh Abu Madian, seorang syekh besar di bagian barat di Maghribi, Abu Madian, dan sempat bertemu dengan Abu Madian dan hidup sezaman dengan Ibnu Rushd. Walaupun ada yang menyatakan bertemunya Ibnu Arabi dengan Ibnu Rushd melalui mimpi ataupun melalui fizikal, kerana hidup sezaman, tarikh lahir itu ataupun kematian sezaman dengan Ibnu Rushd dan Fakhruddin Ar-Razi dan Syihabuddin Suhrawardi, ulama-ulama besar. Dan kalau kita lihat juga Ibnu Arabi ini, saya ada slide tapi belum dipaparkan, berkenaan dengan perjalanan ilmiah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kalau kita lihat lahir di Andalus, pergi ke Seville pada masa itu sudah wujud tarikat besar di Seville, dan sampailah Ibnu Arabi di Cordoba. Cordoba ini kita lihat wujud Maktabah Qurtubiyah yang telah dibuat oleh Al-Hakim pada zaman Umayyah 961. Jadi Ibnu Arabi pergi berjalan ke kota-kota ilmu, semua kota-kota ilmu. Sebab itu ilmu Ibnu Arabi bukan setakat dari sudut tasawuf, tetapi wujud dari sudut perbahasan ilmu. Sampai ada mengatakan dia falsafah, kerana falsafah itu adalah perbahasan ilmu berkenaan dengan ontologi, apa yang wujud, berkenaan dengan epistemologi, bagaimana ke sesuatu itu. Kemudian berkenaan dengan aksiologi, ini dari sudut falsafah. Walaupun sebenarnya Ibnu Arabi bukanlah sebagai tasawuf falsafi, yang kita akan jelaskan sekejap lagi lah. Jadi daripada diri Ibnu Arabi ini berjalan daripada satu kota pergi ke Cordoba, kota ilmu, kemudian pergi ke Tunis. Tunis pada masa itu juga telah wujud Madrasah Zaituniyah. Zaituniyah Zaituniyah ini ditubuhkan pada 737 Masihi, sudah wujud. Jadi Ibnu Arabi pergi ke Zaituniyah. Kemudian Ibnu Arabi pergi ke Fez, Maghribi, Fez. Fez kita ketahui wujud institusi pertama di dunia, Jamiatul Qarawiyyin, ditubuhkan pada 859. Ibnu Arabi pergi ke Jami' Al-Qarawiyyin, berada di situ, melihat perbahasan-perbahasan ilmu, sampai pergi ke Grenada, Alhambra, ke Marrakesh, sampai kepada di Al-Azhar, University Kahira di Mesir. Ibnu Arabi juga sampai di kota ilmu, Jamiatul Al-Azhar. Karena kita ketahui Jamiatul Al-Azhar, universiti yang pertama di dunia setelah Institut Qarawiyyin. Qarawiyyin dikatakan sebagai institusi, dan Universiti Al-Azhar universiti pertama karena wujud Al-Kulliyah itu pada tahun 975. Dan di Mesir juga ada Darul Hikmah, di Kahira. Kemudian Ibnu Arabi berjalan pergi ke Jerusalem, ke Baitul Muqaddis. Bukan setakat pergi ke kota ilmu, tetapi pergi ke tempat-tempat ibadah. Ibnu Arabi pergi ke Jerusalem, Baitul Muqaddis, dan solat di situ. Setelah itu pergi ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, pergi bertemu dengan roh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu, dan seterusnya pergi ke Mekah. Jadi 3 tempat ini Nabi sudah pergi, tempat ibadah: Jerusalem, Baitul Muqaddis, Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, dan di Mekah. Di Mekah inilah keluarnya futuh-futuh di Mekah, di Baitullah. Kemudian Ibnu Arabi juga pergi ke Baghdad, di Baitul Hikmah. Kita ketahui bahawa Baitul Hikmah ini wujud di Baghdad. Perbahasan-perbahasan ilmu semua antara Khwarizmi semua berlaku di Baghdad, di Baghdad. Ibnu Arabi pernah ke Baghdad dan pergi di Baitul Hikmah, yang mana Baitul Hikmah ini telah wujud pada 763 lagi. Kemudian pergi ke Madrasah Nizamul Mulk, tempat Imam Al-Ghazali mengajar, dan di situ juga Abdul Qadir Jailani belajar. Sampailah kepada di Konya, Aleppo, Konya di Istanbul, di Turki. Sampai itu pengaruh Ibnu Arabi sampai ke Turki. Sampai dikatakan Profesor Dr. Afifi menyatakan kesan terbentuknya Empire Utsmaniyah daripada pemikiran Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi sampai di Konya, di Turki,
dan bertemu dengan Sadruddin Al-Qunawi. Sadruddin Al-Qunawi lah sebagai anak tiri beliau yang meneruskan pembelajaran tasawuf itu, sehingga roh tasawuf itu wujud di Turki. Sebab itu Turki itu banyak tulisan-tulisan Ibnu Arabi dan bentuk tulisan waw, kerana waw itu dari pandangan Ibnu Arabi, bumi ini tercipta daripada kun fayakun, kaf bainal kaf wan nun. Waw itu kaun, terjadinya kaun alam ini daripada kaf dan nun. Sebab itu banyak waw itu sebagai petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkataan kun. Sebab nanti ontologi Ibnu Arabi kita akan bahaskan selepas inilah. Jadi Ibnu Arabi mendapat anugerah daripada ulil amri pada masa itu, Malikul Zahir Al-Ghazi. Dan beliau juga menulis surat kepada Malikul Adil Arizuddin Al-Kaikaus supaya jangan tunduk kepada tentera salib. Jadi kecintaan Ibnu Arabi bukan setakat tasawuf yang menyendiri, tetapi menyuruh untuk ulil amri itu berperang dengan tentera salib. Jadi bukan setakat itu, semua bidang Ibnu Arabi telah ceburi. Jadi pada Ibnu Arabi ini merupakan ahli sufi sebenar, al-muhaqqiq, al-irfan, dalam berhadapan dengan falsafah, mutakallimin, fuqaha, sufi, maksudnya fuqaha mudillin ditentang. Ini adalah Ibnu Arabi. Jadi kalau kita lihat juga anak Ibnu Arabi, sebuah ulama-ulama besar, Sadruddin Al-Qunawi, dan Al-Muhaddis juga dilahirkan Ali bin Muazzaq An-Nasimi. Ini adalah murid kepada Ibnu Arabi. Dan kalau kita lihat Futuhatul Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi merupakan sintesis terhebat antara nakliyah dan akliyah. Di situ juga daripada sudut ilmu nakal, ilmu akli dan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan fikriyah dan zauqiyah tergabung sehingga dikatakan sebagai ensiklopedia mistik Islam ada daripada Futuhatul Makkiyah. Kerana Ibnu Arabi ini menceritakan pengalaman rohaninya ke dalam kitab, sehingga ada yang meletakkannya sebagai tasawuf falsafi. Sebenarnya bukan. Ibnu Arabi adalah tasawuful irfan, sebagai natijah kepada tasawuf itu. Karena tasawuf yang terlalu mendalam akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang hebat. Jadi sejarawan pada zaman Ibnu Arabi, saya sebutkan Abu Syama, Abu Masdi, Ibnu Bukhar, Sabtul Ibnu Jauzi, Syair, semua ulama sejarawan yang hidup pada zaman Ibnu Arabi tidak menyatakan negatif kepada Ibnu Arabi. Yang negatif kepada Ibnu Arabi pada zaman sekarang ini, pada abad yang ke-20, yang gagal memahami apa sebenarnya perkataan-perkataan Ibnu Arabi. Seperti mana Syekh Rahimuddin menyatakan istilah-istilah itu tinggi, perlu didalami dengan zauqi, bukan dengan pikiran. Kalau pikiran boleh sesat. Begitu juga dengan Dr. Khairi tadi menyatakan tentang akidah. Akidah Ibnu Arabi berkenaan dengan khabari adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tajsim. Bukan tajsim seperti mana golongan Wahabi. Jadi mereka ini gagal memahami tentang Ibnu Arabi ini, sebab dia ada tokoh besar, tidak mampu untuk menilai sebenarnya Ibnu Arabi yang begitu besar. Jadi sejarawan tidak katakan negatif. Sebab itu lahir ulama-ulama Imam Asyazali selepas Ibnu Arabi. Lahir Al-Ba'lawi, Jalaluddin Ar-Rumi lahir selepas Ibnu Arabi. Jadi perjalanan Ibnu Arabi ini telah terciptanya satu karya beliau dalam Futuhat Makkiyah dan Fususul Hikam. Fususul Hikam ini sehingga dinyatakan hampir karya beliau hampir 800 lebih. 800 lebih seperti kajian oleh Osman Yahya menyatakan kajian Ibnu Arabi ada 846 sehingga yang bersih hanya 400 kitab karangan Ibnu Arabi, sehingga dinyatakan dia adalah penulis yang prolifik sekali di dunia karena menuangkan pengalaman rohania ke dalam kitab-kitab, sehingga dikaji tentang ontologi, tentang martabat 7 yang dibahaskan kemarin terkandung dalam pemikiran Ibnu Arabi. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, insan kamil, semua dibahaskan oleh Ibnu Arabi. Sehingga sebab itulah pemikir-pemikir menyatakan pemikiran selepas itu adalah Ibnu Arabi. Sebut sahaja pemikiran alam Melayu pada abad yang ke-14 sampailah abad yang ke-19 penuh dengan
polemik Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Samsuddin As-Sumatrani, semua ulama-ulama membahaskan tentang pemikiran Ibnu Arabi. Secara keseluruhannya biodata Ibnu Arabi ini, beliau ada seorang aulia sebenarnya, membahaskan tentang ilmu-ilmu. Dan kalau kita lihat pun ada kajian menyatakan teori Einstein yang sekarang ini, Einstein menyatakan masa ini boleh direntasi, telah terkandung dalam kitab Ibnu Arabi. Subhanallah. Begitu juga dengan mekanik kuantum, kuantum mekanik, bahwa kuantum itu boleh bergerak dalam satu tempat dalam masa yang cepat, juga telah dibahaskan oleh Ibnu Arabi. Semua penemuan-penemuan sains sekarang ini terkandung dalam kitab Ibnu Arabi. Cubalah kaji. Sebab itu dia dipanggil sebagai auliaullah, kerana tujuan sebenarnya hanyalah untuk mencapai Allah. Hakikatnya makhluk ini adalah petunjuk kepada Khaliq. Makhluk yang ada di dunia ini adalah petunjuk kepada Khaliq. Dan Ibnu Arabi menyatakan alam ini adalah bagaikan bayangan. Apa sahaja yang sebenar adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana bayangan, wujudnya bayangan kerana wujudnya zat. Apa saja bergerak bayangan, bergerak juga apa saja bergerak zat, bayangan pun bergerak. Jadi semua ini yang ada adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah ini, alam ini adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, maka jadi akan terjadi semuanya. Itulah yang dibahaskan dalam konsep martabat 7. Okey, yang mana Ibnu Arabi menyatakan martabat 5 disambung di alam Melayu menjadi martabat 7. Okay, yang mana hakikat sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan alam adalah kesan daripada perbuatan Allah. Kenapa? Kerana ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu kerana adanya nama-nama Allah. Seperti mana sekarang zahir, nama Allah ada zahir, ada batin. Okay, Allah ada Ar-Rafi, nama Allah Ar-Rafi yang menaikkan siapa yang dikehendaki dan menurun pada siapa yang dikehendaki. Allah ada nama Khafid. Khafid itu menurunkan. Jadi semua nama-nama Allah ini termanifestasi di alam ini. Manifestasi tajalli Allah Subhanahu wa taala. Okay, Ar-Rahman, pengasih, pemberi rahim, pemilik, malik, semua ini nama-nama Allah yang 99 adalah termanifestasi di alam ini. Tapi itu kata Syekh Rabbani tadi, semua ini adalah Allah, kerana ada kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kerana ada nama-nama Allah, ada sifat Allah. Inilah hakikat sebenarnya, kerana ada hakikat sebenar, iaitu huwa, dia, alif. Sebab itu kalau kita lihat kitab Ibnu Arabi, sebelum membahaskan segalanya, dibahaskan kitab huruf. Huruf itu dibahaskan, sebab huruf-huruf inilah yang membentuk kalimah-kalimah. Kalimah-kalimah inilah yang membentuk logos. Logos itu apa yang kajian berkenaan yang wujud. Jadi alam ini terdiri daripada kalimah-kalimah. Kita baca pun ada kalimah-kalimah. Jadi alam yang ada ini adalah petunjuk kepada sifat Allah alim. Alam adalah alim. Jadi alam ini makhluk. Jadi zaman sekarang ada yang kata Tuhan itu alam, ini sesat. So Allah itu bukan alam. Alam itu Allah yang menciptakan alam, karena Allah sifat alim. Allah ingin dikenali. Sebab itu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk liya'budun. Al-abdu itu ulama tasawuf menyatakan li'arifun, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa taala? Itu dari sudut biodata Ibnu Arabi, yang sebenarnya dia adalah seorang ulama sufi yang hakikatnya arfana. Itu saya insyaallah. Masya-Allah. Tadi begitu ringkas, sekarang begitu panjang lebar. Fadil Ustaz Rahman huraikan berkenaan dengan ketokohan Sidi Muhyiddin. Jadi kalau kita tengok secara ringkas yang diceritakan oleh Ustaz Rahman kita tadi, iaitu Sidi Muhyiddin pergi ke seluruh dunia, berjumpa dengan hampir ramai tokoh-tokoh ilmuwan sezamannya. Dan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Tanbihul Ghabi bi Tabri'at Ibn Al-Arabi menceritakan antara yang mentazim Imam Ibn Arabi adalah Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri, tokoh yang mengarang kitab Targhib At-Tarhib. Dia begitu mengagungkan, menganggap kewalian besarnya Sidi Muhyiddin bin Arabi, dan yang mencela Sidi Muhyiddin adalah orang-orang mutakhir yang datang selepasnya. Dan Imam Suyuti kata pelik kepada Imam Ibn Hajar mengkritik Imam Ibn Arabi, sedangkan
muasir bagi Imam Ibn Arabi, Abdul Azim Al-Munziri, mentakdilkan Ibn Arabi. Bagaimana kaedah yang kita sebut sebelum ni apa? Ahlul Makkah adra bisyi'abiha. Orang Mekah lebih tahu tentang orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi patutnya kita menerima syahadah muasir, maknanya syahadah orang yang hidup sezaman Ibn Arabi berkenaan dengan kewalian dan juga keilmuan beliau. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Rahman.